Okey, kita terus kepada program ya. Mungkin itulah isu yang dibimbangkan oleh masyarakat secara umumnya apa keperluan kita memberikan vaksinasi ini kepada kanak-kanak kalau sebenarnya dia hanyalah menghalang jangkitan. Okey. So especially inilah sebenarnya objektif program PIK ini, kita sebar luas kepada meliputi populasi kanak-kanak sebab sebenarnya penyakit COVID ni dalam tempoh 2 tahun dah masuk tahun ketiga, dia mengalami kita kata perubahan natural history of disease. Maksudnya kalau dulu kita nampak penyakit COVID ni dalam kalangan orang tua, orang yang ada komorbiditi. Kalau dulu kita tengok golongan kanak-kanak ni sebenarnya tidak terkesan, kita tidak nampak bilangan kanak-kanak yang dijangkiti. Betul ke Syed? Slide saya hilang ni. Okay. Jadi bila virus tu bermutasi, dia bermutasi dan munculnya varian-varian baru lah, especially selepas varian Delta, kita lihat terdapat komplikasi baru yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Seperti yang poin 1 tu, penyakit multisystem inflammatory syndrome dalam kalangan kanak-kanak lah yang kita lihat. Ini satu penyakit yang sangat merisaukan kita kerana penyakit ini mengakibatkan keradangan yang sangat serius kepada kanak-kanak dan dia boleh menyebabkan multi-system failure. Dia boleh efek jantung, boleh efek paru-paru, boleh efek kulit, usus, even brain dan sebagainya. Dan keradangan yang serius ni boleh menyebabkan kematian. Nanti kita akan tengok data seterusnya. Itu satu komplikasi yang baru kita lihat dalam trend COVID now sekarang. Selain tu ada juga komplikasi lain seperti long COVID. Long COVID ni maksudnya selepas pesakit tu baik daripada jangkitan, dia masih lagi mengalami simptom-simptom seperti letih, penat, sakit kepala, pemikiran yang tidak begitu jelas, sakit sendi dan sebagainya. Ada yang masih mengalami kita panggil paralisis lah, dia tidak boleh melakukan aktiviti harian seperti biasa. Perlu bantuan seat chair, tongkat dan sebagainya. Ini berlaku dalam 20 ke 30% kes. Okay, yang poin kedua, membolehkan kanak-kanak kita bersosial dengan selamat di luar. Kita perlu tahu kanak-kanak ni dia membesar dan dia memerlukan persekitaran yang sihat untuk mereka membesar. Jadi untuk membolehkan anak-anak ni kembali ke sekolah, terutamanya bergaul dengan kawan-kawan, bersosial dan sebagainya yang sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak. Perlindungan daripada vaksin ni sangat membantu di mana mereka boleh melakukan aktiviti-aktiviti tersebut dengan risiko untuk mendapat jangkitan serius COVID yang lebih kurang. Okey. Lagi satu, yang poin ketiga adalah kita nak anak-anak ni divaksin kerana ada golongan kanak-kanak yang tidak boleh menerima vaksin. Jadi golongan ini kita perlu lindungi secara komuniti. Kita panggil herd community. Di mana tanggungjawab sosial kita lah. Bila anak kita sihat dan layak divaksin, kita berikan suntikan, dia bukan saja protect diri dia, malah dia protect kanak-kanak yang mungkin tidak layak menerima vaksin yang berada di sekeliling dia. Okey, jadi itu kepentingan mengapa kita expand kumpulan penerima vaksin ni. Okey, kalau kita recap kembali jangkitan COVID ini bentuk virus bentuk virus yang masuk ke dalam paru-paru kita dan mengaktifkan sistem pertahanan kita. Okey. Sebab kita kena faham bagaimana COVID tu berlaku baru kita faham fungsi vaksin tu. Bila virus tu masuk ke dalam sel paru-paru, automatik kita punya sistem pertahanan ataupun kita punya ATM, askar-askar kita akan menghasilkan beberapa jenis battalion lah saya katakan. Ada battalion yang akan membunuh terus virus ni. Ada sekumpulan battalion lain yang kita panggil helper T-cell. Helper maksudnya dia tidak membunuh virus tetapi dia mengingati bentuk virus tu. Supaya next time kalau virus tu attack lagi, dia boleh hasilkan antibody dengan cepat dan membunuh virus tu dengan cepat.
Ya, ini sistem pertahanan badan secara normal, secara manual, secara sedia semula jadi, ya, yang Tuhan jadikan dalam badan manusia. Okey. Sebab tu ada di kalangan kita yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, walaupun dapat COVID masih boleh kembali sihat walaupun tidak divaksin, ya, sebab ada sistem pertahanan ni. Apa yang terjadi untuk mereka yang dapat jangkitan lebih teruk, ada yang dapat sikit, ada yang dapat banyak, dia bergantung kepada bilangan virus ni tadi. Sekiranya viral load ni sangat banyak, jadi badan nak melawan virus tu mungkin tak cukup kuat. Sekiranya dia ada comorbidity, askar dia lemah, dia tidak boleh lawan virus ni secara semula jadi. Jadi dia akan mendapat komplikasi yang lebih teruk berbanding orang yang mempunyai tahap imuniti yang lebih baik. Okey. Itulah tadi perbezaan. Ada orang yang dapat asymptomatic, ada orang yang dapat simptom, ada orang yang memerlukan kemasukan ke hospital dan sebagainya. Okey. Dia bergantung kepada viral load, kategori 1, 2, 3, 4, 5 tadi lah. Ini komplikasi yang saya nyatakan tadi. Okey. 20 hingga 30% pesakit berisiko untuk mendapat long COVID. Ini yang kita nak bagi tahu kepada publik. Kita tak boleh jangkakan siapa yang akan develop komplikasi, siapa yang tidak develop komplikasi. Sebab kekuatan askar setiap daripada kita berbeza. Saya describe sistem pertahanan kita tu sebagai battalion ATM lah, senang nak faham. So askar saya, walaupun saya ada 1,000 orang askar, mungkin dengan Tuan Asmawi ada 1,000 juga askar, tapi 1,000 askar Tuan Asmawi tidak sama kuat dengan 1,000 askar saya, dan kita tidak boleh menjangkakan itu. Sebab itulah keperluan vaksin hadir di sini, di mana vaksin bertindak sebagai proses kita membekalkan bullet lebih awal kepada askar kita. Kita basuhkan vaksin, askar kita recognize vaksin ni, buat bullet siap-siap, bila kena COVID, attack terus. Jadi tak sempat COVID tu kita panggil replicate, menyebabkan penyakit, dia akan mati. Sebab kita attack dia cepat. Sebab bullet dah sedia ada. Berbanding orang yang tidak divaksin, dia boleh attack sebab askar dia ada 1,000 juga, tapi dia tak ada bullet yang spesifik lebih awal. Dia perlukan masa untuk dia develop bullet tu, buat bullet spesifik, attack, tunggu attack. Macam tu. Okay, jadi tu fungsi vaksin kat situ. Lepas saya cakap awal tadi, kemunculan varian baru ni dia merubah natural history. Dulu kemasukan kanak-kanak ke hospital kita tengok rendah, even negligible, kita tak pernah sebut pun pasal kanak-kanak di ICU dan sebagainya. In fact, saya quote kenyataan pengarah DG kami pada tahun 2020, kemasukan kanak-kanak ke ICU cuma 8 kes, dan 6 kes adalah kanak-kanak di bawah 5 tahun. Dan secara keseluruhannya pada 2020, 3 kematian di kalangan kanak-kanak. Ini data tahun 2020. Tapi kalau kita tengok, ini data tahun 2021. Semenjak Ogos hingga Februari, 10% kes COVID adalah daripada kalangan 5 hingga 11 tahun. Okey. Yang kes meningkat ni satu hal. Yang kedua adalah kanak-kanak yang mendapat komplikasi teruk akibat jangkitan ini. Sehingga hujung tahun lepas ada 174 kes kanak-kanak yang dilaporkan dan menyebabkan kemasukan ke ICU. Dan ini yang menyedihkan ni, ada 26 kes berakhir dengan kematian. Angka ni mungkin nampak sikit, 26 tapi one death is a matter. One death is a matter for us. Jadi sebab itulah kita rasa kita perlu mengambil tindakan awal untuk melengkapkan anak-anak kita dengan vaksin, supaya sama juga macam vaksin dewasa, macam proses yang saya cakapkan tadi. Bila anak-anak tu terima vaksin, walaupun sistem imuniti kanak-kanak ni bagus, seperti ada yang ahli-ahli taklimat sebelum ni tanyakan kepada saya, kanak-kanak ni imuniti ni bagus doktor, tak ada penyakit, tengah membesar dan sebagainya, apa keperluan vaksin? Vaksin dia tidak bersangkut paut dengan sistem pertahanan badan tadi. Sebab tu kita boleh berikan vaksin kepada kanak-kanak yang ada immunocompromised. Maksudnya walaupun sistem pertahanan dia lemah,
dia boleh menerima vaksin kerana vaksin adalah dalam bentuk bulat yang saya ceritakan tadi. Secara analoginya, dengan askar yang sedikit, contoh kanak-kanak yang ada comorbidity ataupun immunosuppress, askar dia cuma tinggal 100 sebab badan dia ada penyakit dan sebagainya. Tapi dengan bullet yang tepat, dia boleh fight the disease dan come out daripada infection tu. Okay, ini satu contoh Aidil Mohamed Ahli Zafir saya petik daripada Akhbar Singapura yang sihat daripada komplikasi penyakit MISC ni lah. Ya. Okey, itu kepentingan vaksin. Doktor, boleh interrupt ke selepas ini? Boleh kalau rasa nak better interrupt. Okey, saya nak tanya, the way doktor convince kami semua ni memang very convincing. But how kita nak convince all the parents yang nak allow their youngs untuk to be vaccinated? Macam tadi ada satu poster yang sebelum ni, previous slide ni memang sangat bagus lah, which is saya rasa saya tak pernah tengok. Ni sangat bagus lah. Dia kata macam memang kita, it does matter walaupun 26 cases yang dinyatakan pada tahun 2021, but apabila dia berlaku pada to our children, anak kita sendiri, kita akan lebih sedar sebenarnya. Kita tak naklah benda tu berlaku pada kita sebenarnya. Betul. Mungkin all the pengetua dengan pengetua guru besar di sini boleh very convincing dengan your presentation, tapi macam mana kita nak mengconvincekan parents tu? Okey, terima kasih doktor. Minta maaf ganggu. Doktor. Sebelum pergi lebih lanjut, saya tertarik dengan slide ni, doktor. Okey, kalau kita tengok slide yang pertama warna kuning, dia sebut jelas 10.1% atau 147,282 kes COVID adalah daripada kalangan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Tapi untuk yang warna merah nombor 2 ni bawah 18 tahun. Jadi as a parent juga saya perlu tahu berapa data untuk 5 hingga 11 tahun. Sebab kita tahu 18 tahun ke bawah boleh jadi 12 tahun ke atas. Kita dah kata itu remaja. Faham. Dan kita memang sangat faham bahawa remaja dia punya antibody-nya mungkin dah tak sama dengan kanak-kanak. So dia punya fact ni macam agak meragukan dan mengelirukan. So kalau kita bagi poster ni pada parent pun, dia orang akan petikan benda yang sama, saya kira. Saya faham. Saya bercakap as a parent. Yes, Encik Hafiz. Saya pun seorang parent, betul. Cuma saya ambil dan letak di sini sebab ini adalah poster sedia ada. Bila kita nak buka balik data dan kaji balik, dia memerlukan masa, Encik Hafiz. That's why apa yang saya letakkan dalam slide ialah apa adalah publish data. Maksudnya saya tak create daripada mana-mana. Whatever KKM dah approve dan hasilkan, itu yang kita publish kepada rakyat. Kalau Encik Hafiz ingin data balik, saya boleh semak, ada masalah, cuma memerlukan masa. Saya akan get balik semula. Boleh, insyaAllah tak ada masalah, Encik Hafiz. Saya bangkitkan hal ni sebab saya faham ini adalah awareness untuk kita memberikan pencerahan kepada parents. So bila kita nak beri pencerahan kepada parents, ibarat macam askar tadilah, kalau kita peluru tak cukup, jangan dilawan orang yang dia punya pelurunya cukup. Betul. Satu lagi doktor, dalam slide ni menunjukkan menyatakan ujung sekali tu warna purple tu menyatakan kematian. Lepas tu yang ni biru tu menyatakan unit rawat terapi. Jadi data sembuh tidak ada. Begitu juga sebelum ni yang dalam report KKM yang keluar daily dulu sebelum ni dinyatakan tentang kematian, tapi data sembuh tak ada. Tapi bila di kita ada rakyat-rakyat yang cerdik pandai ni memberikan info dan baru ditukarkan ada data sembuh berapa versus dengan dengan kematian ataupun sakit dalam report tu. Setelah ada vaksin tu lah. Jadi macam ni data aja. Itu keperluan sesi engagement seperti ini, Encik Roslan, sebab data yang kita present adalah mungkin benda yang kita nampak daripada perspektif kesihatan. Maksudnya dari pandangan kami sebagai kesihatan, ini data yang penting untuk kita pamerkan kepada publik. Tapi dari segi perspektif publik, mungkin benda lain yang nak diketahui seperti cakap Encik Hafiz tadi. Jadi perlu ada engagement seperti ini. Bila kita berbincang, mungkin penghasilan data yang lebih baik akan berlaku di masa akan datang. It's for the betterment, insyaAllah. I believe it is for a betterment.
Okey, boleh saya teruskan? Boleh Doktor, boleh teruskan. Terima kasih. Boleh Doktor, terima kasih. Okey, ini kepentingan vaksin saya rasa saya tak perlu detailkan lah tadi ya. Saya rasa semua dah faham bagaimana vaksin ini berfungsi. Okey, ini satu kajian saya petik daripada UK tentang keberkesanan bagaimana breakthrough infection. Breakthrough infection maksudnya orang yang dah divaksin tapi masih kena COVID. Macam Encik Hafiz bagi argument pada permulaan discussion kita tadi kan. Kita tengok data kat sini untuk orang yang telah menerima vaksin tapi cuma menerima satu dos, kadar jangkitan berlaku lebih tinggi berbanding dengan orang yang sudah lengkap menerima dos. Okey, ini ada kaitannya dengan kepentingan menerima vaksin secara lengkap lah. Okey, kalau kita boleh tengok kat sini bila vaksin tu kita terima untuk first dose, dia akan menurun dan kita berikan vaksin yang kedua, dia akan meningkat tapi peak dia akan jadi lebih tinggi daripada peak yang pertama. Jadi ini yang kita panggil penghasilan antibody pada kadar optimum. Maksudnya peluru yang dihasilkan sebanyak ini baru mampu melawan COVID infection for certain level of viral load. Maksudnya dengan 100 virus kita perlukan 100 level of antibody. Secara analogi lah, senang nak faham. Baru mampu kita lawan penyakit virus COVID tu dan tidak menyebabkan simptom ataupun komplikasi daripada penyakit COVID tu tadi. Dan perlu kita faham di sini, antibody ni dia akan berkurangan bila kita tidak gunakan. Sama seperti peluru ATM tadi, bila tidak digunakan, dia akan lemau, masuk angin dan sebagainya. Jadi tidak boleh digunakan. Kita kena top up dia semula. Atau reload, tadi saya ada baca kat dalam chat box. Dia kena reload. Bila kita nak lawan balik, kita kena reload. Macam tu. Jadi setiap vaksin, dia ada perkiraan dia yang saintis ni dah tentukan. Berapa banyak dos diperlukan untuk menghasilkan antibody ke tahap yang optimum. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak yang masih kecil, masih bayi, boleh recap balik. Ada 12 jenis penyakit jangkitan, penyakit berjangkit yang kita masukkan dalam program imunisasi wajib. So different vaksin ada different dose. MMR ada beberapa dos, DPT lain, polio lain. Dia berbeza-beza mengikut cara vaksin itu dihasilkan. Ini semua berdasarkan kajian. Okey. So ini saya nak tunjukkan macam tadi ada someone bring up the issue. Kita tengok case sekarang sama macam dulu balik dah start meningkat sehingga baru-baru semalam. Ini data few days ago, 7 Februari. Hari ni dah 20,000 saya difahamkan kalau saya tak salah. Dah 20,900. Ya, dah cecah 20,000 kembali Tapi apa perbezaan keadaan negara kita pada waktu Delta wave dengan Omicron wave? Bezanya seperti yang mungkin ahli-ahli taklimat sedia maklum, Omicron ni kadar kebolehjangkitan dia lebih tinggi berbanding dengan Delta. Kalau Delta, saya bagi contoh 1 kepada 4 orang, Omicron 1 kepada 16 orang. Jadi surge of cases akan naik lebih tinggi. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam kluster pendidikan di sekolah. Cepat dia merebak dan cepat banyak sekolah yang terlibat. Sebab kita sekarang berada di dalam Omicron wave. Maksudnya kadar transmissibility tu lebih tinggi. Tetapi, walaupun demikian, keseriusan ataupun kita panggil keseriusan keterukan virulence lah ataupun kadar jangkit keterukan penyakit yang disebabkan oleh severity. Severity. Terima kasih tuan. Severity yang dihasilkan oleh virus Omicron ni kurang berbanding Delta. Ada beberapa faktor. Satu mungkin sifat virus itu sendiri bila dia bermutasi, dia punya virulence, dia punya kadar transmissibility dia berbeza-beza. Kadar jangkitan, virulence. Kadar jangkitan dia berbeza. Satu lagi, kita punya vaccination rate ataupun vaccination status di negara kita. Kalau kita bandingkan pada waktu Delta dulu, cuma dekat 4 juta rakyat kita yang fully vaccinated. Compare dengan sekarang, Omicron wave, kita ada lebih kurang 25 juta ni yang dah fully vaccinated. Dan ada 12 juta yang telah menerima booster.
Jadi kadar kemasukan ke admission ke hospital kita lihat sangat kurang berbanding Delta wave dulu. Kadar ICU lagi kurang, apatah lagi kadar kematian. Jadi kita boleh lihat secara tidak langsung di sini adanya protection ekstra oleh program vaksinasi yang telah kita laksanakan dulu. Okey, ini kita tengok pada populasi dewasa. Ini saya tunjuk keberkesanan PIK remaja yang kita buat sebelum kita mulakan PIK Kids ni. Data ni tidak diproduce kerana ia adalah preliminary data yang kita tengok dalam MySejahtera. Maksudnya diorang kena buat paper kajian sebelum diorang publish. That's why belum ada di mana-mana lagi. Tapi saya rasa terpanggil untuk tunjuk. Sebab you can see very clearly from this diagram. Secara row-nya kita lihat ini adalah masa. Secara kolom ni adalah kumpulan umur. Tuan-tuan fokus kepada kumpulan umur peak R, peak remaja. 12 hingga 17 tahun. Dan kita mula program tu pada 20 September. Betul tak? Kalau tak silap saya, 20 September. Betul. Jadi tuan-tuan boleh lihat 20 September dan color coding dia adalah semakin merah, kod merah tu maksudnya semakin tinggi cases dalam kumpulan umur tu. Semakin light color merah, semakin kurang bilangan kes yang berlaku dalam age group tersebut. Fokuskan kita kepada umur 12 hingga 17 tahun tadi. Sebaik program bermula pada 20 September, kita lihat warna tadi tu dia diluted very nicely. In fact, it turning white within this week. Tapi kesan ini kita hanya boleh nampak pada waktu ni. Sebab remaja ni waktu kita mulakan program tu kita dah control confounders lain. Kanak-kanak ni masih lagi di rumah, dia belum bersosial, belum kita dah pada aktiviti sosial, sekolah belum dibuka sepenuhnya. Jadi kita boleh lihat kat sini. Sebab kita memvaksin kanak-kanak remaja ini, kadar jangkitan kita lihat reported case sangat berkurangan. Okay, mana doktor kita nak replicate lah doktor untuk yang budak antara 04, 5 hingga 11 ni. Kita nak replicate dia punya pattern. Kita boleh. Pattern kalau kita katakanlah semua dah disuntik, mana kita boleh replicate lah pattern macam VICK remaja ni macam tu. Mungkin kita boleh nampak kes tu rendah, tapi kita takkan nampaklah cantik putih macam ni. Yang ini very nice ni sebab kanak-kanak ni masih duduk di rumah lagi. Kan? Sekarang sekolah telah dibuka, jadi faktor risiko tu very high. Ada confounders lain. Dia bergerak ke kawan, dia bergerak asrama dan sebagainya. Disebabkan komplikasi tu tadi. Okay? So ini maklumat vaksin ya. Vaksin ni jenis lain, dia bukan yang sama macam kita terima orang dewasa ataupun remaja. Dia vaksin baru. Pfizer hasilkan, cuma vaksin ini sahaja yang boleh diberi untuk kanak-kanak buat masa ini. Di seluruh dunia pun, negara-negara lain juga cuma pakai vaksin jenis ini. Yang cap color orange ni ya. Dia keluaran Pfizer tapi untuk junior. Pfizer, ya. Tapi untuk junior lah. Jenis Pfizer tapi spesifik untuk kanak-kanak. Okay. Maknanya dia vaksin mRNA, maksudnya dia tidak mengandungi virus. Sama ada dilemahkan atau part of virus ke tak ada. Tapi yang sebelum tu mRNA juga kan? Yang sebelum kalau Pfizer ya. Kalau Pfizer ya. Kalau dewasa jenis lain doktor, maksudnya untuk dewasa pun vaksin tu tak ada virus juga kan? Dia ada jenis-jenis lain. Jenis lain vaksin saya tak bermaksudkan Sinovac ataupun Astra. Saya hanya bercakap tentang Pfizer. Maksudnya Pfizer untuk dewasa pun tak ada virus juga kan? Betul, tak ada virus. Dia adalah mRNA. Sama lah macam dewasa punya. Betul. Cuma dalam kanak-kanak punya vaksin, dia mengandungi 10 mikrogram, iaitu 1/3 daripada dos dewasa. Dalam vaksin yang kita dapat, walaupun disuntik 0.3 mil, kandungan vaksin adalah 30 mikrogram, 30 mikrogram. Berbanding kanak-kanak, dia menerima 0.2 mil, tetapi hanya ada dalam bahasa laymannya doktor, kurang pekat lah, pekat. Pekat ke isi padu kurang sikit? Kurang pekat. 0.5 dan 0.2 doktor ke macam mana? Kepekatan sama je. Ataupun strength lah kita boleh kata. Strength. Kekuatan. Bukan pekat. Pekat tu lain.
Dia daripada pekat tu lain. Cari tu lain. Isi padu. Doktor, satu lagi doktor. Ya. Apa justifikasi kanak-kanak diberikan 1/3 daripada dos dewasa? Okey, ini ada kaitan dengan kajian klinikal lah sewaktu pembuatan vaksin. Kita kena baca paper yang dihasilkan oleh Pfizer, bagaimana mereka menghasilkan vaksin tersebut. Sebab semua ujian klinikal ni dia ada melalui beberapa phase kan. Dia akan uji kepada haiwan, dia akan uji kepada stage 1, stage 2, stage 3. So dia ada beberapa stage dia. So berdasarkan daripada antibody titer ataupun penghasilan antibody daripada suntikan yang diberi, diorang decide certain amount yang boleh hasilkan bilangan antibody yang optimum untuk kanak-kanak ni. Doktor, soalan bermaksud doktor, perbezaan lah dari sudut kekuatan antibody dewasa, remaja dan juga kanak-kanak. Ya, betul. Soalan saya tambahan, berapa lama dia Pfizer buat kajian ke atas ni untuk kanak-kanak ni? Macam mana? Berapa lama kajian vaksin ni untuk kanak-kanak ni dibuat oleh Pfizer ni? Saya minta maaf lah, saya tak baca report Pfizer. Okey, ini adalah kajian yang dilakukan oleh CDC di US. Ini kajian yang mereka lakukan daripada November hingga Disember 2021. Okey, dalam kajian keselamatan ni 8.7 million vaccination telah diberikan. Ini tentang kesan sampingan lah. Tapi tentang soalan tuan tadi berapa lama kajian yang dilakukan, saya tak ada jawapan. Cuma yang saya boleh nyatakan, kita kena tahu bahawa kita sekarang berada dalam pandemik. Pandemik maksudnya isu COVID ni melibatkan satu dunia dan dia merupakan emergency. Emergency maksudnya kecemasan. Sebab tu semua vaksin COVID dilabelkan oleh FDA sebagai emergency use. Emergency use maksudnya dia dibenarkan untuk digunakan dalam waktu kecemasan. Sebab satu dunia dah terlibat COVID ni, kita dah tak ada cara lain untuk kita combat because first we try PKP lah, pengasingan, penutupan border, tidak bergerak ke mana-mana sebab that is the best method to avoid penyakit berjangkit. Even Nabi kita ajar pun waktu dalam kalau saya tak salah zaman Saidina Umar, dalam kes taun mereka nak lalui satu tempat, sahabat ni bagi tahu bagaimana kita nak lalu kalau ada penyakit taun kat situ. Saidina Umar kata kalau ada taun di situ, yang di luar jangan masuk dan yang di dalam jangan keluar. Kat situ dah ada ilmu epidemiologi di situ. Maksudnya penyakit berjangkit ni dia memang begitu cara mengatasi dia. Kita hanya tunggu dia punya incubation period dia berakhir dan dia akan hilang. Tapi bila dia melibatkan skala besar, maksudnya dah sehingga pandemik satu dunia dan kita dah cuba dengan cara PKP tu, kita masih lagi tidak mampu membendung, maksudnya kes tetap meningkat dan kesan jangka masa panjang daripada langkah PKP yang kita ambil telah pun kita lihat. Seperti banyak keluarga kehilangan punca pencarian, orang hilang kerja, ada ibu bapa yang stres sehingga menyebabkan bunuh diri, ada kanak-kanak yang kanak-kanak especially bila berlaku penutupan sekolah dia menyebabkan terbantuknya pembesaran mereka, bukan saja dari segi akademik termasuklah pembesaran fizikal, emosi, emosional. Ya, semua tu kita tak nampak sekarang, tapi pada satu masa lain dia akan develop kesan kepada kanak-kanak ini. Jadi kita tak boleh afford that kind of method lagi. So this is the next step, the next best way kita ada untuk fight this infection, so that we can go back to our function every day. Okay? Sebab itulah. Soalan lagi doktor. Kita go back kepada kesan sampingan Lagi satu isu yang mungkin parents risaukan adalah kesan sampingan. Saya faham daripada entry-entry di Facebook dan sebagainya.
Kalau yang dewasa pun kena teruk kesan sampingan, kanak-kanak apatah lagi Ini kajian yang dilakukan di US tu, 8.7 million vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Dan daripada 42,000 kanak-kanak yang melaporkan kesan sampingan, semuanya cuma sakit, letih dan sakit kepala. Kita anggap ini adalah kesan sampingan ringan dan biasa. Maksudnya kesan sampingan yang buruk tu sebenarnya sangat sikit dan tidak berlaku. Kalau compare umur 5 hingga 11 tahun dengan 12 hingga 17 tahun, kesan sampingan myocarditis ni lebih sedikit. Saya tak ada figure dia, saya tak detailkan kat sini, tapi dalam paper ni sebut kumpulan umur 5 hingga 11 tahun yang mendapat myocarditis almost none compared dengan 12 hingga 17 tahun tu. Doktor, myocarditis ni sakit macam mana dia? Dia jangkitan radang pada jantung. Okey. Jadi itu maksud saya tadi kepentingan dan keperluan vaksin ni tadi. Dia membolehkan kita mengimbangi kesihatan, sosial dan ekonomi kita, because we cannot afford to stay in MCO selama-lamanya. That's why this is the next best step that we have lah. Okay? Especially this. We cannot afford for school to close again. Kesian anak-anak kita ni dah 2 tahun. Saya tidak bimbangkan dia punya ketinggalan pelajaran, akademik, pencapaian. Tidak sebenarnya. Saya lebih risaukan dia punya perkembangan secara keseluruhan. Even kajian UNICEF pun menunjukkan kanak-kanak dia diperlukan setting sekolah tu untuk dia belajar tentang sosial, bertolak ansur, menghormati, mengambil giliran, adab dan sebagainya. Benda-benda tu lebih penting dan untuk pembesaran dia berbanding pencapaian akademik straight A dan sebagainya. Itu penting juga, tapi this is more important untuk anak-anak kita. That's why we see with vaccinating our children, mereka boleh kembali ke sekolah dengan selamat. Jadi saya nak tambah sikit. Ya. Ni, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mempertimbangkan untuk memperluaskan dari segi fizikal. Maksudnya tidak ada lagi pergiliran, boleh bersukan dan sebagainya selepas semua pelajar dan murid kita mengambil vaksinasi 90% ke atas. Sebab itu kita tak sangat, sekarang tak sampai. Sekolah menengah dah 99. Tapi bila campur untuk yang umur 5 hingga 11 tahun tadi, kita tak sampai lagi. Sebab itu kita tak akan buka lagi. Jadi Kementerian Pendidikan masih tidak akan buka untuk semua sekali aktiviti secara fizikal sehinggalah mencapai sekurang-kurangnya 90%. Dan KKM pun dia ada dia punya target kan. Tapi saya tak nak cerita lah. Tapi kita cerita yang kita je lah. KKM nak 90%. Itu yang kita nak semua tu divaksinasi. Terima kasih. Betul tu Haji. Sebab coverage vaksin yang tinggi memang membolehkan sekolah insyaAllah dibuka dengan selamat. Kerana walaupun kita akan lihat kluster pendidikan ni dia takkan terus zero. Walaupun kita vaksin 100%, cases takkan turun zero. Kita kena faham tu. Sebab risiko berlaku melalui ni tidak memakai mask, tidak basuh tangan, jangkitan tu melalui itu. Tapi vaksin ni bersifat menghalang jangkitan teruk. Kena faham tu. Jadi walaupun sebab tu doktor, sebab tu saya nak data berapa banyak kanak-kanak yang dijangkiti COVID yang teruk. Okey, kalau saya kira perbandingan antara 2021 dan 2020 tu cukup untuk saya nyatakan pada tahun 2020 hanya 3 kematian berlaku dalam kumpulan kanak-kanak ini, 5 hingga 11 tahun. Dengan data tahun lepas kita ada 26 kematian daripada komplikasi misi tadi. Okey doktor, atas kematian-kematian tu pihak manakah yang bertanggungjawab kan? Yang akan bertanggungjawab ke atas anak-anak kita ni setelah divaksin. Kan? Akibat divaksin selepas tu ada fatality, ada kecacatan kan? Jadi siapakah yang bertanggungjawab? Adakah pihak kerajaan menyediakan skim-skim perlindungan kepada anak-anak kita? Okey, dia macam ni. Kalau tuan-tuan faham risiko dan manfaat. Okey. Bila kita mengambil kira sesuatu keputusan yang kita nak ambil,
kita mempertimbang khususnya dalam program vaksinasi ni lah. Kita tak boleh kata it is without risk. Kita tak boleh kata begitu. Even kita ambil Panadol pun, ambil apa-apa ubat sekalipun masih ada risiko. Tetapi benefit kita ambil vaksin itu melebihi risiko risiko kesan sampingan vaksin tersebut. Di situlah kita ada risk is more, the benefit is outweigh the risk. Ya, betul, doktor. Jadi menyebabkan inilah. Panadol bila kita makan, kita sendiri yang bertanggungjawab. Okey, so sekarang ni bila vaksin, vaksin kerajaan suruh kita ambil. Kita ambil vaksin untuk anak-anak kita. Tetapi sekiranya berlaku apa-apa, what is the guarantee for our children? That they all itu yang soalan kita yang bertanggungjawab. Kita tak ada such jaminan. Kita tak ada such jaminan, but this is the best that we can do dengan educate and increase awareness. Sebab apa-apa program vaksinasi pun mestilah secara sukarela. Kita tak boleh letakkan paksaan. Sebab itulah kita adakan engagement begini supaya awareness tu sampai kepada parents dan kebenaran yang diberikan tu adalah daripada self-awareness. Diri sendiri merasakan penting untuk melindungi anak-anak. Jadi kita ke depan dan memberi vaksin kepada anak-anak kita. Bukan doktor. Paksaan. Semalam saya join libat urus dan masa itu Dr. Fuad apa? Yang Dr. Daud yang brief tentang perkara ini. Dan ada satu persoalan tentang kerelevanan atau justifikasi lepas tangan KKM sekiranya berlaku sebarang komplikasi. So dia bertanyakan, ada seorang ahli mesyuarat, dia bertanyakan tentang justifikasi lepas tangan KKM lah sekiranya berlaku apa-apa komplikasi. Tetapi dia tak boleh nak jawab. Dia kata dia kena serahkan kepada perundangan. So saya sebut lagi sekali dalam libat urus kali ini, boleh tak kalau libatkan pihak-pihak yang berkaitan supaya segala persoalan-persoalan dapat dicerahkan, sebab ini adalah awareness kepada kumpulan PIBG sekolah untuk kita panjangkan kepada parents. So kalau kita tak ada data dan maklumat yang cukup, macam mana kita nak berikan awareness kepada parents yang keseluruhan? Ini bukannya satu libat urus yang hanya yang melibatkan publik, ini melibatkan kumpulan tertentu yang kita harapkan kumpulan inilah yang akan panjangkan awareness ini kepada parents. So kalau kumpulan tertentu ini pun tak ada data dan maklumat yang cukup, persoalan yang tidak boleh dijawab dengan tuntas, saya kira awareness ni, minta maaf saya sebut, agak kurang berjaya sebab kita tak mampu nak yakinkan pihak-pihak yang tertentu ini sekalipun. Okey, faham Cik Hafiz. Okey, ada beberapa, betul lah saya setuju dengan pandangan Cik Hafiz. In an ideal setting, we will want all the stakeholders to be here untuk menjawab semua persoalan publik ini. Tapi kita tidak berada dalam dunia yang ideal, Encik Hafiz. Unit-unit lain bekerja dengan unit masing-masing. Jadi untuk kita kumpulkan semua stakeholders kepada setiap libat urus yang kita adakan adalah sesuatu yang agak mustahil pada saya. But having said that, I think this is the best effort that kita boleh buat instead of tidak melakukan apa-apa langsung dan membiarkan mitos-mitos ataupun viral di Facebook menjadikan vaksin mongering ini terlalu hebat sehingga susah kita nak lawan di peringkat kementerian ataupun dengan pejabat pendidikan sekalipun. This is the best that we can offer. Kita sentiasa terbuka kepada sesi perbincangan seperti ini. Cuma kita tidak boleh adakan dia dalam satu keadaan ataupun setting yang sangat ideal, saya kira. Sebab nak melibatkan perundangan, nak melibatkan farmasi, nak melibatkan ahli jawatankuasa lain is very satu time constraint untuk kita capai satu masa dan untuk kita lakukan perbincangan, dan satu tidak cost effective. Apa yang boleh saya nyatakan adalah isu yang mungkin penting bagi Encik Hafiz mungkin tidak penting bagi orang lain. Jadi untuk kita kata kepentingan setiap individu, it will be almost impossible lah Encik Hafiz. Walau bagaimanapun it's a good orang kata isu untuk kita ketengahkan lah. But saya masih rasakan program awareness yang diadakan oleh Libat Urus Pendidikan dan JKN Pahang khususnya
adalah antara usaha yang kita boleh ambil lah. Ya. Walaupun dengan kekangan yang kita ada, kekangan staff, kekangan expert dan sebagainya, this is the best that we can do. If dengan ilmu ni masih lagi parents decide untuk tidak membensin anak-anak, so maknanya informed consent telah diberikan lah. Peak Kids ni kita ambil langkah buat awareness ni di mana tidak berlaku pada program Peak R yang lepas. Kalau pendidikan tahu kita bersama daripada program Peak R yang lepas, kita tak buat awareness ni sebab kita rasakan acceptance tu tinggi. Tapi untuk Peak Kids ni kita boleh rasakan dia punya kehangatan dan acceptance yang kurang di kalangan parents. Saya juga seorang parents yang mempunyai anak berumur 5 hingga 11 tahun. Ada 2 orang anak saya yang layak divaksin dalam program ni. Kebimbangan tu sama. Sebagai parents, kebimbangan tu sama. Tapi saya nak betulkan sikit pandangan Cik Megat tadi. Kita tidak paksa. Mana-mana jenis vaksinasi adalah secara sukarela. Sekiranya ibu bapa decide untuk tidak membenarkan, tidak perlu menandatangani konsen, tidak perlu turn up di PPV sekiranya berjanji diberikan, tidak perlu membuat apa-apa tindakan. Kerana vaksinasi terhadap anak-anak ini wajib diberi kebenaran oleh ibu bapa. Itu kena jelas. Yang keduanya, tentang kesan sampingan kematian dan sebagainya. Itu tidak berlaku dalam kajian di US yang dilakukan untuk melihat keselamatan vaksin terhadap kanak-kanak. Sebenarnya saya setuju dengan Tuan Rosli tadi dari segi objektif kita adakan libat urus ini. Bukan kita nak adakan satu platform untuk kita attack each other, tidak. Untuk kita adakan satu setting, kalau ada salah faham ataupun kurang jelas, kita boleh perjelaskan. Sebab saya risau terlalu banyak viral video ataupun cacian tomahan yang terlalu negatif di luar sana yang menyebabkan mungkin menjadi satu dayah ataupun hasutan kepada ibu bapa yang tengah risau ni. Jadi saya kira perlu ada setting untuk beri maklumat yang betul. Jadi in the end, setelah menerima informasi yang jelas dan betul, sekiranya ibu bapa decide untuk tidak memberi kebenaran, keputusan itu masih kita serahkan 100% kepada ibu bapa. Cuma kita nak informasi yang ibu bapa dapat tu tepat, itu saja. Bukan ditakut-takutkan, bukan yang tengok di viral, bukan yang digembar-gemburkan. Itu sahaja tujuannya. Ya?